Allah seksi. Ustaz, apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Alhamdulillah Tok, sihat Alhamdulillah. Gitu Aku dengan dua orang ni, Alif Sattar dan juga Ustaz Amin. Terima kasih. Hari ni kita nak berbualkan tentang populariti makan diri. Okey, dengan figura yang depan saya ni, dua-dua popular. Saya sebelum cakap pasal orang lain, saya nak cakap pasal kedua-dua ni yang memang popular. Okey, Alif, definisi popular apa tu Alif? Pada Alif lah, definisi popular ni is di mana di apa saja yang kita buat, orang nampak, orang tahu, orang kenal. Tapi macam Abang Roshan cakap tadi, adakah dia menunjukkan kejayaan? Alif disagree. Kira populariti ni dua entiti yang berbeza daripada kejayaan. Okey, Alif cakap dia berbeza daripada kejayaan. Tapi kalau tak ada populariti, macam mana? Okey, nak pula dalam bidang hiburan macam Alif kan. Kalau tak ada populariti, macam mana? Siapa nak minatkan kau? Kalau nak berjaya macam nak minat, tak faham. Kalau kau tak popular, siapa nak jatuh minatkan kau? Sampai followers kau berjuta-juta. Alif rasa dia kena grow. Benda tu kena grow secara organically lah. Kita pun tak nak lah popular disebabkan benda-benda yang tak elok. Macam Alif tak boleh nak cakap untuk orang lain. Cuma pada Alif, kalau Alif nak buat satu benda tu, I want to be known. Benda yang Alif buat for something that Alif buat betul-betul. Benda yang Alif betul-betul perjuangkan. Tak kira lah benda tu Alif dari segi seni ke, dari perniagaan ke, dari balikan ke, lagu Alif ke. Tapi I make sure that benda tu popular dengan benda dengan cara yang betul dan bukan benda yang pada Alif boleh negatif lah. Benda yang negatif. That's right. Okey, Ustaz belajar agama. Kenapa Ustaz masuk dalam satu program reality TV? Jadilah Ustaz biasa je. Kenapa? Nak popular ke apa? Memang nak popular pun. Sebenarnya apa yang macam Abang Roshan sebut lah, bila saya masuk dalam program reality Pecinta Sumah tu, dia pertamanya kalau tanya semua orang, jawapannya adalah nak mengembangkan bakat, nak mengembangkan apa yang kita boleh sampaikan. Maksudnya kita punya coverage tu lebih besar daripada 2G, 3G kepada 4G, nanti akan naik lagi pada 5G kan. Jadi benda tu memang ada kesan positif lah bukan pada kita tapi apa yang kita bawa. Jadi macam apa yang Datuk sebut tadi, kalau kita popular, dia tengok apa pembawakan kita, sama ada dalam dunia hiburan, dalam dunia perniagaan ataupun dalam dunia dakwah sekalipun. Apa yang kita bawa, kalau apa yang kita bawa tu dia bagi kesan baik kepada masyarakat, maka popular kita tu dapat pahala pula. Ini bukan kita cakap biasa-biasa kan. Popular kita tu ada kesan baik sebab apa yang kita bawa. Tapi kalau matlamat kita tu dia sampai kepada tahap kita mencari populis. Dia beza popular dengan populis ni bang. Popular ni dia datang sendiri, tetapi populis ni dia pura-pura, dia buat-buat. Dan benda ni memang berlaku lagi sejak zaman Nabi. Sebab kalau kita tahulah kan, waktu Nabi sampai dekat Madinah, ramai orang-orang yang popular dekat Yathrib, dekat Madinah. Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni kalau buat syair, kalau buat lagu, dia ni komposer lagu lah dekat Madinah. Sebab orang Arab dia suka dengan lagu-lagu syair-syair kan. Syair ni datang daripada Arab. Jadi semua orang pakat duk tumpu datang rumah dia. Bila Nabi datang Yathrib, bila Nabi bercakap, hadis yang kita sebut hadis, Nabi bercakap, orang lagi terpesona dengan Nabi. Jadi crowd ataupun followers Abdullah bin Ubay bin Salul ni yang kita kata sebagai tokoh munafik, dia pergi bertukar, pergi dekat Nabi. Jadi dia dah tak ada populariti. Followers dia jatuh mendadak. Daripada satu jatuh dia sampai ke 200,000. Dan disebabkan itu, akhirnya dia masuk senyap-senyap dalam Islam nak merosakkan populariti Nabi. Jadi dia bersikap populis. Dia berpura-pura untuk popular dengan matlamat dan pembawakan yang salah. Ini yang tak dibenarkan dalam agama. Okey, Alif dengan Ustaz melalui satu proses yang agak sukar ya, masuk pertandingan. Alif terpaksa bermula daripada bawah. Yang saya tahu Alif bermula daripada bawah. Tapi sebab zaman kita masuk dulu mula-mula tak ada social media kan, tapi hari ini ada social media ya, social media yang dah jadi satu permainan yang begitu besar. Jadi ada orang yang dia mengambil pendekatan dengan mempopularkan diri dia dengan cara yang negatif pun dia popular. Jadi sekarang ni dia membawa benda-benda yang macam tu, tapi tetap dia orang mendapat followers yang ramai, orang suka tengok. Kalau sekali dia post something tak kisah negatif apa semua, orang akan follow. Jadi ini apa pandangan Ustaz? Bagi saya kan, Pak Rosyam, kita ni dalam suasana kita nampak memang macam cendawan tumbuh lepas hujan kan, terlampau ramai sangat.
dunia kita, masyarakat kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang memang mencari populariti. Macam saya sebut, saya balik pada saya punya hujah yang pertama tadi lah. Tak salah kerana dia tetap memberi manfaat pada si pembawa populariti tu. Jadi benda tu tetap memberikan kebaikan. Cuma kita kena ada satu mentality, satu mindset kepada masyarakat kita yang nak popular, tetapi sebab populariti tu untuk apa? Kan? Sebab populariti untuk apa? Kita kena jadi orang yang popular kerana bijak, orang yang popular kerana kejujuran kita, kerana amanah kita, kerana kebaikan. Kita tak boleh bawa satu momentum nak popular kena buat benda jahat. Ini yang berlaku pada zaman kita. Nak popular kena buat benda-benda yang pelik-pelik. Nak popular kena buat benda-benda yang mencari sesuatu yang luar daripada norma manusia. Attention manusia yang salah. Sebab bila benda tu diterima, akhirnya orang dah takkan pilih jalan yang baik untuk popular. Orang akan pilih jalan yang lebih buruk kerana itu lebih cepat popular berbanding daripada jalan yang baik dan jalan yang tepat untuk popular. Lepas tu saya sebut dalam keadaan kita hari ni, kita tak boleh nak halang dah. Sebab semakin banyak esok yang datang media sosial, maka dia akan melahirkan ramai lagi populariti, influencer, artis-artis, selebriti, hatta dalam kalangan agamawan pun ramai yang hari ni satu platform yang agak pelik. Sebab agama ni satu benda yang berat, tapi ramai orang suka bercakap hal agama, berhukum tentang agama, bercakap hal itu hal ini, sedangkan dia tak ada, tapi sebab populariti dia, followers dia ramai, jadi dia suka bercakap benda tu dan akhirnya dia buat. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, kita kena cari satu mindset lah, kena bentuk mentality. Jangan buat benda jahat untuk kejar popular. Itu je. Okay, Alif, untuk popular tapi bad marketing. Not for me, man. Alif, Alif tak berapa kenal juga, but Alif tak boleh nafikan memang ramai yang sekarang ni buat benda yang tu kan. Dan diorang ada mindset apa tahu sekarang ni yang Alif sendiri tak pernah faham mindset ni. Dia kata there is no such thing as bad marketing. Bad exposure is good exposure. Meaning apa-apa saja, any sort of marketing yang boleh dapatkan attention is good, whether it's benda yang negatif ke, dia jadi benda positif. Alif sendiri tak boleh brain benda tu. Sebab pada pendapat saya lah, Ustaz Abang Syam, sebagai seorang public figure, dulu ada juga yang diorang katakan saya ni penyanyi ataupun saya ni pelakon. Aku pelakon je sebenarnya, kau tak boleh contohi aku. Alif pula sendiri rasa, Alif nak quote lah satu frasa daripada filem Marvel Spider-Man ni. Dia cakap, with great power come great responsibility. Meaning you as a public figure, bila orang kenal, kita tak tahu mata mana yang memandang, whether budak kecil ke, you must always show benda yang positif, that because you nak ke tak nak, you are living in the public figure, in the public limelight. Jadi pada pendapat Ali Abang Syam, ada setengah orang yang mungkin menggunakan negatif, apa orang panggil exposure, doesn't matter, dari pelbagai jenis platform pun, diorang untuk crave that attention. Pada Ali, it's totally up to them. Mungkin diorang pun ada diorang punya defense sendiri, whether untuk business ke atau untuk create popularity. Tapi untuk Alif sendiri, Alif tak menggunakan approach macam tu. Okay, Alif cakap macam tu. Okay, katakanlah macam saya ni, saya tak popular. Lepas tu saya nak popular sebab saya ada produk nak jual. Lepas tu saya ambil lah buat video. Segala yang bermula. Buat apa, unboxing lah, apa benda lah, macam-macam. Buat sekali lagi macam tu. Oh, seksi. Kan? Jadi sebab apa? Benda-benda yang baik-baik, dia punya follower, dia punya viewers kurang. Kalau benda-benda yang tak elok ni, viewers dia ramai, Ustaz. Jadi barang saya boleh laku. Tapi kalau macam katakan, okay, dengan apa yang ditunjukkan dia punya perangai dekat dalam social media, lepas tu barang dia laku, okay apa Ustaz? Tak dosa ke Ustaz? Tak dosa ke Ustaz kan? Apa pula tak dosa? Sebab dia niat nak jual barang. Tak ada apa pula niat. Niat tak menghalalkan cara. Tak boleh. Berkaitan dengan nak jual barang, mesti kena buat kontroversi. Kena jual badan. Kena jual benda-benda yang tak sepatutnya kita tunjuk. So, apa yang kita nak tunjuk, apa yang kita nak jual, apa yang kita nak bawa. Jadi, ini benda-benda yang sebenarnya tak menarik lah dalam suasana masyarakat kita. Sebab kita bukan bercakap hal agama saja. Dari segi budaya kita, dari segi kesopanan dan kesusilaan kita ni. Kita bercakap tentang kita punya jati diri kita sebagai orang yang berbudaya ketimuran. Jadi, dia dah
menghakir sedikit demi sedikit tu. Kita bukan bercakap tentang perkara yang sangat formal, benda yang simple untuk kita lihat. Sebab ramai orang buat benda macam ni. Makin lama makin ramai orang buat sebab orang nampak bad marketing is the best marketing. Sampai orang ajar dalam kelas mengaji bisnes ni, you kena buat bad marketing. Cara macam mana pun kena buat. Jadi benda ni tak boleh diterima sebenarnya. Dan alhamdulillah saya seronok tajuk ni dibawa supaya kita sedar, kita selain daripada marketing ataupun cara pembawakan pasaran diri kita tak boleh lari daripada satu perkara yang kita sebut tentang dosa dan pahala, halal dan haram. Benda ni kalau kita pegang sungguh-sungguh tu, kita pegang betul-betul kan Lip kan, insya-Allah kita jual macam mana pun, agama kita tak tinggi macam mana pun, apa yang kita belajar ni tak sampailah peringkat talk share, belajar simpul-simpul apa yang kita tahu basic tu pun, insya-Allah lah keberkatan dalam kita mencari sesuatu tu ada, keberkatan. InsyaAllah. Kata-kata terakhir daripada Ustaz, silakan Ustaz. Social media kita hari ini ataupun populariti kita hari ini sebenarnya topik yang cukup baik untuk kita berfikir. Kita tak boleh malam ni kita cakap kita berubah terus dan kita terus jadi orang yang sempurna, itu susah. Dan paling tidak kita dapat berfikir, paling tidak bila kita berfikir kita terasa itu akan membuka pintu, terasa dalam hati itu dia buka pintu untuk hidayah tadi masuk, untuk panduan petunjuk Allah tadi masuk. Tapi kalau hati kita tak langsung tak terasa, hati kita langsung tak boleh terima, itu yang Quran sebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati dah jadi mati. Bila hati dah jadi mati, semua benda-benda baik kita dah tak boleh terima. Saya rasa gunakan populariti dengan baik. Nak popular tak salah, itu juga tanda aras kejayaan. Tapi ingat ke mana kita nak bawa populariti tu. Dan setiap apa yang kita dapat atas muka bumi, duit banyak Allah Ta'ala tanya, pangkat kuasa kita dapat Allah Ta'ala tanya, populariti, followers dan semua yang kita ada atas muka bumi ini Allah Ta'ala akan tanya. Setiap 1 inci apa yang kita dapat, nikmat populariti tu kita buat untuk apa? Kalau untuk bad marketing, kita dapatlah balasannya. Tapi untuk sebarkan positive vibe, benda-benda yang memberi manfaat, Allah Ta'ala bagi juga balasannya syurga. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Alif sekali lagi, dan terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.